Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Imran ala alalamin wa ikhtara minhumul Arab wa minhum Quraisya wa minhum Bani Hashim wa minhum Habibahu Sayyidana Muhammadan Sayyidal Mursalin fahuwa sallallahu alaihi wasallam Safwatul Mustafain al-Akhyar sallallahu alaihi salatan kamilatan daimatan yushariku fiha al-azal wal-abad wala yushariku fiha min khalqillahi ahadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Aqidatul Aqaid, kitab yang berkaitan atau membicarakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada malam ini kita akan membaca tajuk makna kalimah yang kedua syahadatul rusul, iaitu bermula makna kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muqaddimahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna dari sudut kejadiannya dan cantik dari sudut paras rupanya, sebagaimana di dalam Burdah al-Imam al-Busiri rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Busiri rahimahullah ta'ala telah menyebut di dalam burdahnya yang berbunyi fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Fahuwa yaitu fahuwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tamma ma'nahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna ma'nahu, iaitu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sempurna di sudut jiwa dan jiwa raganya. Kemudian adalah wasuratuhu, dan paras rupanya yang begitu cantik sempurna. Ya, ini memberi maksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sempurna jiwa dan raganya. Kemudian summastafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai habiban, sebagai kekasihnya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira munqasimi. Segala keindahannya tiada tercabar, tak ada bandingan. Maka keindahan permata yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dibahagikan kepada orang lain. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Busiri dalam kitab beliau iaitu Burdah, yang biasa kita baca Burdah, Maulaya salli wa sallim
Iaitu Burdah Al-Imam Al-Busiri. Dan Al-Imam Al-Busiri meninggal dunia di Mesir dan disemadikan bersebelahan dengan maqam Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi. Jadi Masjid Abu Abbas Al-Mursi yang terseram indah di tepi pantai Bandar Iskandariah, dan belah bawahnya iaitu maqam Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, dan sebelah Abu Abbas Al-Mursi iaitu Masjid Al-Imam Al-Busiri. Ya, tepi-tepi masjid ni ramai orang jual burdah. Jual burdah Al-Imam Busiri. Dan di dalam ni juga ada kubur Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, iaitu di Mesir. Di Mesir. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, asalnya beliau ni dalam keadaan lumpuh, tak bergerak, terlantar je. Kemudian beliau mengambil sebatang pena dan menulis keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita sirah, kemudian syama'il dalam burdah ni, sehingga bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, Busiri, kenapa kamu? Dia kata, wahai Rasulullah, aku sakit. Aku sakit. Dah habis dah, berubat sana sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh badan Al-Imam Busiri dan memberikan selendang. Selendang. Oleh sebab itu Imam Busiri ni bangun-bangun ada selendang, dia namakan burdah. Namanya burdah. Datuk segar dia. Seperti orang tak sakit. Seperti orang yang tak sakit. Sehingga orang tanya kepada Imam Busiri, macam mana boleh Tuan Syekh boleh sihat? Dia kata bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buktinya ini dia selendang yang dihadiahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan hamba Allah yang dipilih oleh Allah Taala. Tapi Wahabi tak percaya. Wahabi tak percaya. Dia kata burdah Imam Busiri ni banyak benda syirik, dia kata. Entah tak percaya, itu entah punya pasal. Kedudukan hamba Allah ini ada yang dinamakan akhyar, ada yang dinamakan kedua orang yang saleh, ada orang nama dia orang yang muttaqin, ada kedudukan orang mukminin. Dia setiap seseorang itu dia tak sama. Ada kedudukan orang yang saleh, ada kedudukan orang yang muttaqin, ada kedudukan orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Al-Imam Al-Busiri bukan sekadar mengarang burdah ini, tetapi punya hujjah dan dalil, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Al-Bara radhiyallahu an, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqa, rawahu al-Bukhari fi sahihih wa Imamu Muslim fi sahihih. Diriwayatkan daripada Al-Bara radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, secantik-cantik manusia di sudut wajahnya, seindah-indahnya. Wa ahsanahum khuluqa, dan sebaik-baik di kalangan manusia ni dari sudut akhlaknya, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ma ra'aitu ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu. Ma ra'aitu ahsana, aku tidak pernah melihat satu wajah yang begitu cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri, seolah-olah macam matahari itu berjalan fi wajhihi, mana cantiknya sampai terpegun melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang alim dalam ilmu tafsir, yang mengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, seorang ulama yang terkenal daripada mazhab Maliki, berkata,
lam yazhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law zahara lana tamamu husnihi lama attaqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak dizahirkan sempurna kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya yang sempurna itu dizahirkan oleh Allah, nescaya mata tidak akan dapat terpandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu pun Allah beri sebahagian. Kalau Allah sempurnakan, para sahabat nak tengok muka Nabi pun tak boleh melihat kerana terlampau cantiknya dan terlampau indahnya. Begitu bercahaya-cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sebarang orang sebut, iaitu Al-Imamul Qurtubi rahimahullah taala, sahibut tafsir yang masyhur dan juga mengarang kitab At-Tazkirah berkaitan tentang kematian. Ini bukan orang-orang biasa, ini ulama-ulama yang muktabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fi zulmati kama yara bin nahari fi dawi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dalam waktu yang gelap pada waktu malam sebagaimana ia melihat pada waktu siang. Waktu malam pun boleh nampak, tak payah ada lampu, sebagaimana boleh nampak di waktu siang. Ini diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu juga telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ini keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara juga diriwayatkan daripada Abu Nuaim daripada Hakim Ibn Hizam, katanya bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi id qala lahum tasma'una ma asma' qalu ma nasma'u min syai'in qala inni la asma'u atitas sama' wa ma talamu anta itta ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'imun wal atitu as-sautu. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim daripada Hakim bin Hizam, sedang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bersabda, tasma'una ma asma', adakah kamu dengar apa yang aku telah dengar sekarang? Qalu ma nasma' min syai'in. Para sahabat menjawab, ma nasma', tak dengar apa-apa pun wahai Rasulullah. Qala inni la asma', sesungguhnya aku mendengar suara langit, yang di langit. Tidak ada satu jengkal pun melainkan atasnya malaikat yang sujud dan berdiri. Alhamdulillah. Malaikat yang ada di langit berdiri sujud didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal atitu as-sautu. Al atit bermakna as-saut, suara. Ini kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu pada malam ini kita akan membaca kitab kita ini berkaitan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Maka sifat-sifat yang wajib bagi mereka itu, ya, sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam, termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu, iaitu benar. Artinya wajib kita i'tiqad bahawasanya yang disampaikan oleh mereka itu benar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu as-sidqu. As-sidqu. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Surah Al-Ahzab ayat 22.
wa sadaqallahu wa rasuluhu, telah benarlah Allah dan Rasulnya. Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita menerusi menyampaikan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan tidak ada yang tidak benar. Barang siapa yang tidak percaya, maka ianya boleh jadi kufur. Dia boleh jadi kufur. Wajib kita mengiktikadkan bahawa semua para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan as-sidqu, dan mustahil mereka itu berdusta. Kerana sesungguhnya para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah merupakan utusan Allah. Jadi bila Allah yang utuskan, maka Allah akan memilih yang terlebih baik, yang termasuk dalam mustafainal akhyar, iaitu golongan-golongan yang baik, golongan-golongan yang terpilih. Dan seterusnya di antaranya al-amanah, percaya. Artinya wajib kita iktikadkan bahawa mereka, iaitu para rasul, tiada mengerjakan sesuatu yang menyalahi daripada suruhan Allah, sama ada yang haram ataupun makruh. Di antara sifat yang wajib bagi para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bersifat al-amanah. Amanah. Mereka ini, iaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam, dipelihara oleh Allah, sama ada yang zahir ataupun batin. Allah peliharakan para rasul alaihi wassalatu wassalam daripada melakukan maksiat, iaitu Allah peliharakan daripada melakukan dosa seperti minum arak, mencuri, berdusta, berzina. Begitu juga Allah peliharakan mereka ini di sudut batin, tiada ada hasad, dengki, tiada takabur, tiada riak dan sebagainya. Sekiranya mereka melakukan maksiat, bermakna mereka telah khianat dengan amanah. Oleh sebab itu Allah peliharakan mereka. Kalau mereka ini melakukan maksiat, bermakna para rasul alaihi wassalatu wassalam sudah mengkhianat segala amanah yang telah diamanahkan oleh Allah. Oleh sebab itu ulama tauhid menyebut annahum law khanu bi fi'lil ma'siyati lakana atba'uhum ma'murina min Allah bi fi'lil ma'siyah allati fa'ala rusul lianna atba'ar rusul ma'muruna min Allah bittiba'i rusul fi aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Sekiranya para rasul ini khianat dengan melakukan maksiat, nah saya umat dia pun boleh buat maksiat, tetapi sesungguhnya Allah menyuruh kita mengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam dari sudut perkataannya, keadaan apapun kena ikut, kerana mereka ini iaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam amanah. Dia tak khianat dengan perintah Allah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam suratul A'raf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la ya'murukum bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melakukan fahsya, melakukan perkara yang membawa kepada hukuman hudud ataupun hukuman ta'zir. Jadi Allah tidak memerintahkan melakukan fahsya. Oleh sebab itu para rasul alaihi wassalatu wassalam amanah dengan perintah Allah, dan mereka tidak khianat, iaitu khianat dengan amanah yang telah diamanahkan di pundak dia ataupun di tanggungjawab bagi rasul ataupun para rasul alaihi wassalatu wassalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Wa ma arsalna min rasulin, tidak kami utuskan daripada rasul, tidak kami utuskan rasul ini illa liyuta'a, melainkan untuk ditaati.
Biiznillah, dengan keizinan Allah. Oleh sebab itu kita taat kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana ia adalah satu perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil lagi yang menunjukkan bahawa sesungguhnya adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan bersifat dengan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, kerana para rasul ini amanah, kamu kena ikut. Kalau tak ikut rasul, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu, tuhibbunallaha, cintakan kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini dalil daripada Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ni, kalau ulama tasawuf huraikan, ilah ini dinamakan maqamul jazbah, kedudukan yang dijazbahkan oleh Allah. Untuk mendapat mahabbatullah, maka kenalah ia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itulah, maka Allah telah tarikkan orang ni jadi cinta kepada Allah. Jadi dinamakan maqamul jazbah, iaitu Allah jazbahkan dia. Dinamakan hamba Allah yang majzub, yang telah ditarikkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Merasakan rasa cinta kepada Allah, mahabbatullah, rasa rindu kepada Allah. Kenapa? Kerana dia cinta Allah dan cinta pada Rasul. Mereka yang tidak cinta Allah dan tidak cinta pada Rasul, dia tidak akan dapat kedudukan jazbah ataupun majzub daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kedudukan mahabbatullah. Untuk mendapatkan mahabbatullah yang dinamakan maqamul jazbah, kedudukan yang telah ditarikkan oleh Allah kepada Allah, mestilah patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana telah dipilih oleh Allah Ta'ala ni, hamba Allah ini telah dihampirkan oleh Allah, merasakan ketenangan, merasakan keseronokan, merasakan kelazatan beribadat kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kerana yang lain. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Justru itulah Allah mengampunkan segala dosanya. Kerana dia cinta kepada Allah, bukan sewenang-wenang boleh dapat Allah ampunkan dosa kalau dia tidak sampai kedudukan mahabbatullah, iaitu cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah para ahli ulama menyebut arkanul ibadah ini, rukun ibadat ini ada dua. Rukun ibadat ni ada dua. Lil ibadati ruknani. Bagi ibadat ada dua rukun. Yang pertama, kamalul hubbi, iaitu sempurna kecintaannya. Sempurna kecintaannya. Inilah kemuncak, inilah kesudahannya. Tidak ada apa-apa tujuan dia beribadat illa lillahi wahdah, melainkan kerana Allah. Melainkan kerana Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, asyaddu, bersangatan. Bersangatan dari sudut mana? Orang mengaji ilmu nahwu, bersangatan apa? Maka tamyiznya hubban. Bersangatan apa? Maka untuk membezakan bersangatan suka kepada ini, bersangatan suka pada ini, suka pada ini, dah bersangatan dia ini hubbalillah. Untuk membezakan sukanya kepada yang lain, iaitu nak diterangkan, nak diperjelaskan berbezanya suka orang beriman ini dengan suka orang yang tidak beriman. Sukanya orang beriman, bersangatan sukanya, cintanya hanya kepada Allah. Disebut dalam ilmu nahwu tamyiz, nama dia. Nama dia tamyiz. Orang mengaji bahasa Arab disebut tamyiz. Ada dinamakan tamyiz nisbah, ada dinamakan tamyiz
zat. Ini tamyiz nisbah kepada apa? Untuk membezakan yang lain, nisbah dari sudut cintanya kepada Allah. Jadi kedudukan rukun yang pertama dari sudut ibadat ini untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan rahmat, dia cinta, mesti cinta kepada Allah dengan sebenar dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghuraikan kepada kita menerusi hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man wajadahunna wajada halawatal iman. Salasun, 3 perkara. Man wajadahunna, sesiapa, man. Orang mengaji bahasa Arab, man ialah isyarat sesiapa. Tapi nak syaratnya, orang ni 3 perkara ni mesti buat. Man, sesiapa. Umum. Lelaki ke dia, perempuan ke dia, dah tua ke, muda ke, man, umum. Wajadahunna, mendapati 3 perkara ini, wajada, nescaya, jawab pada man tadi, nescaya wajada halawatal iman, akan mendapat kemanisan iman. Iman tu ada, tapi nak bagi manis dia. Macam air kita minum teh, jadi kau sikit, Jeffrey tambah sikit susu, jangan ubah gula, ubah susu, susu manis, cap junjung. Dulu kita zaman kanak-kanak, susu manis cap junjung, susu manis cap junjung. Sekarang macam-macam jenis susu manis cap junjung, tambah, oh bau sedap. Begitulah iman ini diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti makanan, seperti minuman. Ada bahan-bahan yang boleh menyedapkan dia. Mana syubbihal imanu bil mat'um, diumpamakan iman umpama sesuatu yang dimakan. Apa dia? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah Allah dan Rasulnya terlebih dicintai kepadanya. Ahab ini ialah isim tafdil, menunjukkan melebihi segala-galanya. Sahibul fadilah, mana lebih. Ahabbu mana isim tafdil, isim nama yang menunjukkan bersangatan cintanya menyalahi yang lain, Allah dan Rasul. Wa an yuhibbal abdu, wa an yuhibbal abda, dan dia suka kepada seseorang hamba, la yuhibbu illa lillah, dia suka di atas akidah, atas dasar kerana dia ada orang yang berahlil akidah. Kita suka dengan seorang ni kerana dia Islam. Wa an yakraha an yarji'a ilal kufri, dan dia tak suka kembali kepada kufur, ba'da an anqazahu Allahu minhu, selepas Allah selamatkannya daripada kufur. Macam kita ni dulu tak ingatlah yang halal ke tak halal apa semua kita sapu. Solat ke tak solat, rasa nak solat, rasa tak solat, tidur terus. Tak ada siapa. Selepas Allah menyelamatkan kita, dah berumur-umur ni Allah selamatkan kita, jangan kembali balik kepada zaman yang tak baik dulu. Tinggalkan. Kita suka lah. Kalau tengok orang tinggal solat, kita tak suka. Kau jangan jadi, cukuplah aku seorang. Kita tak mau begitu. Kita telah diselamatkan oleh Allah, maka kita tak mau kembali ke zaman sebelum ini. Kama yakrahu an yuqzafa bin nar, sebagaimana dia tak suka bahawa dicampakkan dalam api neraka. Ini rukun yang pertama, kamalul hubbi, sempurnanya kecintaannya. Saya dah uraikan pada beberapa pengajian sebelum ni. Nak sampai ke hub ini asal kalimat ialah habbun. Habbun ialah biji. Macam kita nak tanam jagung, jadi kita ambil biji jagung, kita pergi beli biji jagung, kita pilih biji jagung, kemudian kita tanam. Bila kita tanam, ini hab nama dia, kita siramkan, kemudian kita bajakan dia.
Kemudian kita buang daun-daun dia bila naik yang tak baik tu, kita treatment cantik. Kemudian kita gembur-gemburkan tanah sehingga mengeluarkan buah jagung yang besar. Isinya pun rapat-rapat. Sebab apa? Sebab kita semaikan dia. Untuk mendapat hubbul, cinta kepada Allah, ia perlu disemai. Ia perlu disemai dengan begitu rapi sehingga mendapatkan kecintaan kepada Allah mengatasi segala-galanya. Rukun yang kedua, az-zullu wal khudu', iaitu dalam keadaan menghinakan dan tunduk kepada Allah. Inilah dia punya kemuncak. Rukun yang kedua, ibadat ni ialah tunduk kepada Allah. Bila tunduk kepada Allah dan tunduk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis yang ada dalam kitab hadis 40. Selepas hadis yang ke-40. Lepas hadis yang ke-40, Imam Nawawi tambah hadis yang ke-41, iaitu la yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman seseorang kamu hatta yakuna hawahu, sehingga adalah hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikut apa yang ku bawa, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk, patuh, rendah diri kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga daripada orang yang menyalahi perintah Allah. An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, ditimpa kepada mereka fitnah ataupun ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maknanya kita kena tunduk kepada Allah, jangan bercampur, jangan terikut dengan orang yang menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, syurutul ibadah pula. Tadi rukun ibadat, adapun syarat ibadat. Syarat ibadat ini disebut oleh ulama sidqul azimah. Mesti sungguh sidqu. Ini yang kita nak bahaskan pada malam ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat as-sidqu. Maka as-sidqu itu kita amalkan pada diri kita. Sidqu di sudut mana? Sidqul azimah. Benar dari sudut azimah kita. Kita punya kehendak kita, kesungguhan kita benar. Sungguh dari sudut mana? Kalau kita solat, memang sungguh-sungguh nak buat solat, tanpa ada rasa malas ataupun menangguh-nangguhkan. Ini bukan sifat as-sidqu. Ini bukan sifat as-sidqu. As-sidqu ay sidqul azimah. Dan mengikut apa yang diperintah oleh Allah, benar apa yang diperintah oleh Allah kita terima, dan benar apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. As-sidqu dalam kita beramal ni. Dalam kita merealisasikan sifat as-sidqu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga ada as-sidqu di sudut azimah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, dalam surah As-Saff. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkata tapi kamu tidak buat? Pandai cakap tapi tak buat. Mana tak syirkul azimah. Islam mengajarkan kita as-sidqul azim, iaitu sidqul azimah. Syarat yang kedua, ikhlasun niyyati lillah. Ikhlas niat kita ni lillah, li ajlillah, kerana Allah. Tak ada kerana yang lain. Tak ada kerana yang lain. Telah saya uraikan pembacaan kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah Sekandari
rahimallahu ta'ala bau ni. Ulama tasawuf dia baca Quran, ahlul haqiqah ni dia tengok setiap lafaz. Setiap lafaz. Kalau qul huwallahu ahad, qul ialah anta. Anta benda nampak sekarang. Anta apa khabar? Ini ialah benda yang nampak, nyata. Huwa ialah benda yang tak nyata. Bila benda nyata, dia banyak boleh sana nampak, sana nampak, sana nampak. Maka dia tidak akan memfokuskan. Jadi oleh sebab itu Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, mana anta. Huwa inilah dhamir ghaib. Ghaib ialah memberi maksud batin. Kalau kita sekarang ini jelas, lapang, banyak boleh pergi sana sini, maka contohnya kita tidak dapat memfokuskan. Tapi kalau kita masuk dalam satu tempat, ianya itulah saja. Masuk dalam bilik, contohnya bilik rahsia, tak ada lain, itu aja. Maka tak terpandang yang lain, hanya terpandang itu ajalah. Lain tak pandang lah. Begitulah Allah mengajarkan kita dalam ilmu tauhid, qul huwallahu ahad, daripada alam yang jelas kepada alam yang ghaib, sehingga kamu tenggelam di dalam tauhid, hanya Allah, tidak ada terpandang yang lain. Dinamakan intiqal, berpindah daripada yang zahir kepada yang ghaib, pindah pada zahir kepada yang batin. Dan menerusi ayat Quran dalam surah Al-Ikhlas, qul huwa siapa? Allah a'raful ma'arif, yang terlebih dikenal. Allahu ahad, Allah yang esa. Allah lagi as-samad, lam yalid wa lam yulad, tidak ada tidak beranak dan tidak beri berat, dan tidak ada sebanding. Tak ada yang kita terbayang begini, bukan. Bermakna ibadat kita, bukan ibadat kita ada bandingan. Kata ibadat ni bandingkan dengan sesuatu, bukan kerana Allah. Kita ibadat ni kita bandingkan, ini bukan kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah, tak ada sebanding bagi Allah, maka hanya terus fokuskan Allah. Oleh sebab itu ulama tasawuf menyebut yang dinamakan berpindah daripada isim zahir kepada isim batin, ataupun daripada khitab kepada ghaib. Baca Quran begitu. Supaya juga yang telah saya uraikan, fa'lam annahu, fa'lam ialah anta. Alima ya'lamu, i'lam fi amar, ana i'lam anta. Annahu hu ialah isim dhamir ghaib, annahu la ilaha illallah, daripada zahir yang jelas kepada batin, apa dia? Allah. Maka hanya terbatas dia, tak ada nampak yang lain, hanya ternampak Allah, rahman Allah, keampunan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Maka dia bersunyi-sunyi dengan Allah, hatinya berkhalwah, khalwah dengan Allah. Hati ini yang disebut sebagai berkhalwah. Macam mana nak berkhalwah kalau kita sendiri tidak merasakan hanya kita dengan Allah? Orang berkhalwah bersuluk kan? Dia bersuluk. Kalau dia bersuluk, oleh sebab itu orang bersuluk dia tutup. Cara orang bersuluk, dia ada adab dia. Orang nak bersuluk ni dia ada adab, dengan minta izin, mengambil uduk. Kemudian kita ambil serban putih ataupun selimut, tutup. Setengah tempat dia ada kelambu pula, kelambu. Tapi kalau ramai-ramai ni lain pula rasa. Setengah tempat suluk memang ada rumah suluk dia. Apa tujuan suluk? Ini berkhalwah, tak fikir benda lain. Mengajarkan kita supaya menjadi ikhlas ibadat illah. Bila kita tak terpandang yang lain, tak terlihat yang lain, hanya terlihat Allah. Selepas itu telah diajarkan menerusi suluk ini, bila keluar di alam nyata, hati ini sentiasa bersuluk.
Hati ini sentiasa bersuluk Allah, Allah, Allah. Tak kuat lagi, cas balik bateri, begitu. Bersuluk lagi supaya Allah, Allah. Maka kerana dia Allah, Allah, Allah limpahkan rahmat. Ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwah, dia gua Hira. Gua Hira. Sehingga Allah memilihkan. Datangnya Jibril. Begitu juga berkhalwah pada bulan Ramadan, iaitu i'tikaf di masjid. Ini di antara khalwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di rumah pula kita ada bilik berkhalwah supaya sentiasa hati ini terdidik gitu. Dengan Allah, Allah tak pandang yang lain. Ini di antara syurutul ibadah. Syarat yang ketiga, muwafaqatus syar'i. Ikhlas ni firman Allah Ta'ala dalilnya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Inna salati, penegasan, sesungguh salatku, ibadatku. Nusuk ni ialah segala ibadat, termasuklah haji pun dipanggil nusuk. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah. Dia punya lillah, li ajlillah, karena Allah, karena Allah. Kalau orang mengaji nahwu, lillah ini ialah khabar kepada inna. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ay sabitun lillah, ialah betul-betul kerana Allah. Hasilun, terhasil dia lillah. Mustaqirrun, kekalnya, tetapnya ialah lillah. Orang mengaji bahasa Arab, mubtada khabar. Contohnya, Muhammadun fil fasli, Muhammad di dalam kelas. Apa maksudnya? Muhammadun sabitun fil fasli, Muhammad tu betul-betul ada di dalam kelas. Ataupun Muhammadun fil fasli, ay Muhammadun mustaqirun fil fasl, Muhammad itu betul-betul masih ada dalam kelas. Jadi bila kita baca inna salati wa nusuki, mana khabar inna? Khabar inna kalau kita kata jumlah dia ialah hasilun, sabitun, mustaqirrun. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadatku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku ni hasilun, hasilnya ialah lillah. Sabitun, tetapnya ialah lillah. Mesti ada dalam hati. Kalau kita tak ada terjemah begitu, sesungguhnya semayangku, ibadatku, lagi hidupku, matiku kerana Allah. Dia tak ada Orang mengaji bahasa Arab ni, dia tahu makna hasilun, sabitun, mustaqirrun, makna benar-benar, sadiqun, benar-benar lillah, lillah. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, syarat yang ketiga, dia 3 syarat. Muwafaqatus syar'i, muwafaqah dengan syarak. Muwafaqah dengan syarak. Mesti amalan ni mesti bertepatan dengan syarak. Tidak akan menjadi pilihan Allah kepada hamba-hamba Allah kalau orang ni tidak ikut syarak. Dia mesti berlandaskan hukum syarak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari lain daripada Islam itu agama. Agama ni apa makna agama? Mengaji ilmu tauhid matang jauharah, jauharut tauhid. Ad-din ini dia huraikan banyak. Ad-din bermakna al-ibadah, al-din bermakna al-khudu', ad-din bermakna al-zul. Mana ad-din ni ialah ibadah. Barang siapa mencari lain daripada Islam itu disuruh ibadatnya, tak diterima oleh Allah. Mana orang ni orang beragama. Apa makna beragama? Orang yang beribadat. Orang ni orang yang beragama, orang yang tunduk kepada Allah. Orang ni orang beragama ialah orang yang rendah diri kepada Allah.
Dia orang beragama. Orang yang beragama. Ini agama. Oleh sebab itu mengaji kitab Jauharut Tauhid. Jauharut Tauhid. Kalau kita mengaji, Imam Al-Laqani rahimahullah ta'ala menghuraikan bahawa ad-din itu ad-din lahu ma'anin kathiratun. Adalah makna din itu terlampau banyak. Salah satunya al-ibadah wal khudu' wal zul. Jadi barang siapa yang mencari ibadat lain daripada Islam, tak boleh terima oleh Allah. Barang siapa yang tunduk lain daripada tunduk cara Islam, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat besok dia termasuk orang yang benar-benar rugi. Dalam bahasa Arab ni, bahasa Arab dia ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Khasara yakhsiru khusran, fahuwa khasirun. Ialah pelaku ni. Contohnya, saya berdiri, ana qaimun. Guna isim fa'il, nama orang yang melakukan. Apa yang dilakukan? Ni berdiri. Contohnya sekarang ni, saya duduk, ana apa? Qaidun. Ataupun ana jalisun. Apa maksudnya? Betul-betul saya duduk. Betul duduk sekarang. Ana jalisun. Saya betul duduk. Ana mutakallimun. Betul saya cakap. Pada minal khasirin, betul-betul orang ini memang rugi. Bila Allah menggunakan kalimah ini, setiap kalimat dalam Quran memberi maksud. Kalau menggunakan kalimah isim, dia memberi maksud begini. Bila Allah menegaskan minal khasirin, betul-betul dia rugi, bukan main-main. Jadi orang yang baca ni, ini bukan main-main, rugi. Aku tidak akan mau rugi di akhirat besok. Wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat besok benar-benar dia akan rugi. Saya uraikan di Masjid Al-Azim, dinamakan zarf. Fi ini memberi maksud fi zarfiyah, bila zaraf keadaan, iaitu bila sebut akhirat, ada keadaan orang ni untung, ada keadaan orang ni rugi, ada keadaan orang ni berjaya, ada keadaan orang ni gagal, ada orang keadaan ni mendapat rahmat, ada orang dapat kecelakaan. Maka bila Allah menyebut fi ini, mengingatkan keadaan di akhirat. Dinamakan fi bermakna zarfiyah. Biar zarf, contohnya, al-ma'u fil kum, air ni dalam gelas. Apa maksudnya? Betul dalam gelas, keadaan dia sekarang ni tak penuh. Nampak dia? Keadaan air sekarang ni jernih. Nampak dia? Kerana air sekarang ni mungkin sudah diminum. Mana? Keadaan air ni kita tak tahu sekarang ni. Ianya ada kuman ke? Tak ada kuman ke? Tak tahu. Boleh diminum ke tak boleh diminum? Abang Rahmat kata baru tuang Ustaz, ni bukan sisa orang. Nampak ni? Ni botol ni pun tak ada orang buka. Baru buka tadi. Pun ada cap halal. Cap halal. Nampak ni? Ini mana di dalam. Itu mana di dalam. Bahasa Arab ni dia detail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kitab kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Percaya artinya wajib kita i'tiqadkan bahawasanya mereka itu para rasul alaihimus salatu wassalam tiada mengerjakan sesuatu yang menyalahi daripada suruh Allah Ta'ala, sama ada yang haram ataupun makruh ataupun lainnya. Amanah. At-tabligh, iaitu seterusnya at-tabligh. Kalimah at-tabligh ni dia ambil kalimah daripada asalnya balagha. Orang Melayu pun sebut dah baligh. Apa maksudnya? Dah sampai umur. Alladhi yablughu hulma, mana dah sampai tahap umur matang, dah baligh lah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, ditambahkan lagi satu huruf menjadi balagha. Asalnya tiga huruf, ba lam ghain.
Bila tambah lagi satu, balagha, pada tambah lam, berubah makna. Daripada sampai kepada menyampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, hendaklah kamu sampaikan. Allah guna kalimah balagha, hendaklah kamu sampaikan apa dia? Ma unzila ilaika min rabbik, apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan engkau, wahai Muhammad. Daripada ayat Quran inilah diambil oleh ulama di antara sifat para rasul alaihimus salatu wassalam ialah at-tabligh. Ialah tabligh. At-tabligh, menyampaikan. Mana banyak sampai, bukan sikit sampai. Bukan mana hari ini sampai dah cukup. Dah. Banyak benda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membawa rahmat. Oleh sebab itu banyak yang nak disampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa bi iznihi wa sirajan munira. Suratul Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya telah kami utuskan engkau, pertama, syahid. Kita tak boleh nak berhujah depan Allah, tak tahulah ya Allah, dia kata. Rasul jadi saksi. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam amanah, benar, diterima kesaksiannya. Diterima kesaksian. Dia kata, ya Allah, tak tahu pula, tak boleh. Dia kata, yang kau duduk kat surau, tengok cerita Korea. Orang mengaji, kau pergi tengok cerita Korea. Kau cerita tengok lawak bodoh. Cerita lawak-lawak tergelak-gelak. Mengaji tak mau. Tergelak. Lawak pun di Malaysia ni, lawak lucah. Nak bagi orang lawak, buat benda lucah. Tak ada lucah orang tak lawak. Jadi dia kan buat lawak-lawak ni, lawak lucah. Jenis obscene, jenis lucah-lucah ni, apa faedah? Kita tergelak-gelak. Kita gelak ketawa benda yang lucah, kita bersetuju dengan benda yang dilarang oleh Allah, menambahkan dosa. Menambahkan dosa. Kita pun tak tahu macam mana dosa ni banyak. Umpamanya kita suka benda-benda yang tidak baik, Allah tak bagi kita buat benda ni. Allah Subhanahu wa taala melarang kamu buat fahsyat. So kalau orang lelaki ni tiap-tiap minggu khatib bagi khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, innallaha ya'muru, dia tak ada ya'murukum, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan senantiasalah Allah melarangkan. Jangan baca innallaha ya'murukum, ayat Quran tak ada ya'murukum, innama ya'muru. Sesungguhnya Allah memerintahkan. Makna merintah ni termasuklah kamu. Kalau Allah kata Allah memerintahkan kamu, jin pula kata Allah perintahkan manusia ya, kami jin juga ada Islam, malaikat. Oleh sebab itu tidak sebut kum, dia berumum. Allah memerintahkan supaya kita ini berpegang ya'mur bil adli wal ihsan, adil dari sudut ibadat, adil dari sudut perkataan. Adil ini ialah memberi maksud tidak melakukan ataupun tidak cenderung kepada kezaliman, gitu. Kalau kita zalim pada diri kita, habis. Kita tidak berlaku adil pada diri. Dan Allah melarang melakukan fahsyat. Bila kita cakap benda tak elok, cakap benda-benda yang tidak memberi manfaat, kita suka benda fahsyat. Sedangkan Allah kata Allah larang benda fahsyat. Kita suka benda fahsyat, kita mencabar Allah.
Janganlah benda-benda lawak-lawak, lucah-lucah ni jangan ditengok. Tidak memberi manfaat, merugikan kita di akhirat. Wa mubasyiran, di antara tugas Rasul memberi berita gembira syurga, neraka ni kalau buat begini. Ini balasan baik dia. Wa naziran, nampak ni, itu sebab tabligh, menyampaikan benda yang mengingatkan, nazir, peringatan. Kalau begini, balasan ni begini. Ini tabligh, Nabi sampaikan. Wa da'iyan ilallah, dan menyeru kepada Allah sentiasa. Benar-benar Nabi ini menjadi da'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam biiznihi, dengan izinnya, wasirajan munira, dan Nabi diumpama cahaya yang menerangi. Siapa tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat. Oleh sebab itu tidak sempurna kalimah syahadah kalau tidak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah. Wasilah. Contohnya disebut oleh para ahli ulama Syafi'i, kalau kita nak pergi mengerjakan haji atau umrah adalah terlebih afdal ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah wasilah untuk dapat redha Allah. Bila dah bertemu, kemudian bawalah kita pergi mengerjakan umrah, insya-Allah makbul. Sebab apa? Dia beradab. Tidak sempurna kalimah syahadah melainkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak berselawat, kita bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan jadi syirik. Sebab syahadah pun tak sempurna melainkan ada Rasul. Kita bertawassul dengan keberkatan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga syahadah pun tak sempurna melainkan ada syahadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula boleh jadi syirik? Pergi tanya dia, entah mengucap ada sebut Rasul? Ada tu. Kenapa pula kita bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah cintakan pada Rasul. Kita pun dengan berkat bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi Rasul, yang mana dengan kebenaran Rasul, ya Allah, engkau cinta kepadanya. Dia adalah Rasul, dia adalah Habib, dia adalah Mustafa. Maka cintalah kepadaku ya Allah. Sampaikanlah segala hajatku ya Allah. Kembali pada Allah. Maka dia takkan jadi syirik. Takkan jadi syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu tabligh. Dah pukul 9 dah. Pukul 9. Sekejap je kita dah sampai pukul 9. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست
ولا يرى ظله في الشمس ذو فطان مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم كتفه قد على قوما إذا جلسوا عند الولادة الصفي ذا بمختتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار والسراق ومن مهاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واخشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.